Okay, okay, selamat petang semua. Okay, saya mulakan kelas kita ni, latihan kita ni. Okay, untuk mengetahui konsep Webex ni, okay, saya sharekan PowerPoint dulu. Maksudnya apa tu section latihan dan email PDF apa tu PowerPoint yang saya nak share. Okay. Ambil masa sikit lah untuk apa tu untuk sharekan. Nampak tak slide saya? Nampak. Doktor, nampak. Nampak okay. Nampak. Okay, semua tahu ini adalah latihan video conferencing untuk aplikasi Webex. Okay. Okay, objektif latihan kita ni ada dua sebenarnya. Yang di bawah tu adalah hasrat kita. Okay. Jadi objektif latihan ni ialah untuk memahami konsep pengendalian mesyuarat dan penjualan secara online produk. Selain daripada itu, kita akan melihat macam mana kita nak buat apa tu konsep keadaan urusan mesyuarat ataupun penyelaras saya difahamkan peserta-peserta ini kebanyakannya ialah daripada penyelaras latihan dan ada peranan sebagai institusi mesyuarat lah. Sebelum kita mulakan, saya ingin memperingatkan garis panduan keselamatan persidangan video. Biasanya garis panduan keselamatan ini ada di share dalam ada juga di email. Ada juga di email kepada staf UPM, tapi ini adalah bagian keselamatan lah dengan video. Yang pastinya yang nombor 5 tu pastikan ejaan URL adalah sahih. Takut nanti apabila ada scammer yang hantar URL, takut pula senang aja dia letak macam upm.webex.com tu dia tak menerima UTMMM. Itu yang kita perlu lihat. Saya minta yang lain tu dengar dulu. Lepas habis tu nanti kita ada sesi soal jawab. Kalau tidak dia akan bergema. Kalau semua membuka tidak memutekan mikrofon tak dia bergema. Okay, saya nak sharekan video apa tu
salah satu daripada etika persidangan ialah satu, of course, penampilan diri kita dan memakai pakaian yang sesuai. Lepas tu saya minta tadi kepada peserta untuk kita menggunakan nama sebenar dan juga email rasmi kita sebab pihak Seksyen ICT memerlukan kehadiran untuk hari ini. Jadi saya akan tunjuk macam mana kita nak macam mana kehadiran ramai berapa sekarang ni peserta kita. Saya akan tunjuk macam mana dia akan generate report tu supaya sebagai penyelaras latihan dan juga peserta mesyuarat dapat melihat siapa yang hadir pada sidang video conferencing ni. Jadi selain daripada itu, yang penting ialah tetapkan mikrofon dalam keadaan mute ketika join mesyuarat. Okay. Tadi saya akan tunjuk sebagai host ataupun sebagai recipient nanti macam mana kita berperanan sebagai host. Pengurusi menerangkan etika persidangan video ketika memulakan mesyuarat. Unmute-kan mikrofon apabila ingin bercakap sahaja. Kalau tidak, akan ada bunyi noise. Okay? Akan bunyi noise sebab terlalu banyak mikrofon tu di-on-kan. Okay? Jadi, make sure semasa you must join, unmute-kan mikrofon anda. Ya. Lepas tu, sekiranya hendak bercakap, kita boleh mohon kebenaran. Lepas tu, adalah yang lain-lain tu, saya minta baca sendirilah untuk etika persidangan video ni. Tetapi yang penting, mikrofon dalam keadaan mute. Sebenarnya keadaan mute tu ketika join mesyuarat boleh dibuat oleh host di mana on entry je kita boleh mute kan mikrofon. Tapi kadang-kadang peserta pastikan yang mikrofon tu dalam keadaan mute. Okay, kita start. Apa tu video conferencing? Okay, rasanya semua faham apa itu video conferencing, tapi secara definisinya video conferencing adalah dia merupakan teknologi teknologi kumpulan ataupun organisasi bermesyuarat secara beramai-ramai. Maksudnya bermesyuarat secara kumpulan rather than for individual lah. Maksudnya kat situ bukanlah untuk individu tapi untuk kumpulan. Lepas tu teknologi ni ada mempunyai reception dan transmission of audio video signal. Maksudnya kita menggunakan audio dan video signal di lokasi yang berlainan dan juga kita berkomunikasi di antara kita ni di dalam real time environment. Ianya juga to create the illusion that remote participant in the same room. Maksudnya kalau kita tengok kat sini, kita sekarang ni ada di dalam room yang sama tapi secara ilusi. Itu maksudnya. Jadi different location kita boleh berkomunikasi dan ilusi kita sebenarnya kita ni berada di dalam same room. Itu adalah konsep video conferencing. Okey, ini adalah konsep video conferencing yang dahulu di mana kita akan buat satu kumpulan dan ini menunjukkan different location. Tetapi in the same room ada lagi filter. Tetapi we stay at home, beginilah rupanya kita. Fungsinya satu di dalam satu room which is virtual. Beginilah kita. Ini merupakan hari tu semasa saya buat video conferencing dengan ahli PPUPM. Menggunakan Webex juga. So, ini adalah kenyataan sekarang lah. Different location, real time, illusion dalam satu meeting room. So let us tengok dekat Webex training ni for the concept. Okay.
actually, okay, Webex ni mula-mula adalah digunakan untuk distance lesson or virtual classes lah. And then, di mana dia fokus tadi sebagaimana saya cakap real time for meeting. Lepas tu, we need to have to create a Webex account and then ianya merupakan collaboration between cikgu, kalau dalam kes kita ni ialah host and participant. Host tu adalah guru setia ataupun pengurusi, partisipan tu ialah ahli-ahli mesyuarat lah. Okey, untuk pengetahuan, okay, dia ada two ways to participate into our work style lah. Satu menggunakan Cisco Webex Meeting, dua adalah Cisco Webex Teams. Okay. Untuk yang ini, untuk yang latihan ni, kita akan fokus kepada Cisco Webex Meeting. Okay. Di mana dia merupakan very simple and it is a audio video meeting. Okay. Whereas Cisco Webex Team, okay, dia merupakan kalau kita ada projek lah, nama dah team kan, jadi dia merupakan projek, kita jadikan satu projek, so continuously kita akan update kita punya status dekat kita punya team. Okay? Dia merupakan satu kumpulan lah, continuous. Okay? So, kalau siapa-siapa yang berminat untuk Webex Team nanti, not in this class, not in this latihan, but it will be in different section lah. Okay, actually, untuk yang ini kita boleh menggunakan different device lah. Lalu kita akan menggunakan meeting room. Meeting room. And now kita menggunakan desktop ataupun mobile. Untuk ini, sebab saya tengah bagi kelas, saya pass kepada you supaya you unmute-kan semasa saya ni. Boleh? Rosliza. Memang tak boleh memang macam tu. Rosliza. Ya, doktor. Okay, saya paskan host dekat awak. Okay, sebenarnya saya boleh pass host. Saya pass host tu kepada Rosliza. You check participant, tolong unmute, tolong mute-kan all semasa saya bagi kelas. Okay. So sekarang ni Rosliza jadi host, so saya dah tak boleh mute or unmute dia lah. So nanti Ros tolong pantau yang tu dulu untuk saya, okay, supaya tak ada noise lah di dalam latihan kita ni. Okey. Nanti boleh pass balik host tu kepada saya. Okay. Okey dah. So, selain pada tu tadi, okay. You unmute saya boleh? Okey. You unmute saya lah. Dengan saya. Okay? Okey. Okey, sekarang ni saya dah unmute doktor. Saya je sekarang ni yang boleh. So now saya unmute-kan balik. Okay. Alright. Okay, thank you. So, maksudnya kat sini kita boleh gunakan desktop, notebook and also mobile. So, maksudnya dekat sini Webex dia ada juga integration with third party, iaitu from your calendar. Maksudnya kalau saya invite melalui email, it is automatically will be post
invitation tu dekat Google Calendar. Kalau yang menggunakan 365 akan ada dekat dia punya inbox dekat my Office 365 lah. And it also ada integration with Moodle. Kita macam UPM kita tak pakai Canvas, beli pakai Moodle. So Webex also boleh diintegrasikan dengan Google. Untuk kereta dia boleh dua ni saja, Apple dengan Ford, yang lain belum lagi. So this is the preliminary setup, okay, untuk Webex, okay. So dia ada dua, satu ialah features of host, untuk kes kita ialah host. Kalau untuk pensyarah, dia features lah. Okay. The features of host receive the welcome email. So you have to click to set the password and install the Webex meeting application. Maksudnya, sekarang ni admin akan assign host tu dan dia akan mendapat email lah to set password dia supaya dia boleh install Webex meeting application. As for student pula, macam participant, you tak payah pun tak payah to do the registration tu, tetapi you join, lepas tu dia suruh download kalau tak ada di dalam handphone ataupun notebook ataupun desktop, tapi you kena register, you kena email, lepas tu nama dan first name and last name. Banyak noise. Kena mute dulu. Oh, dia tak clear. Okay. Terus, Tak mute semua orang, doktor? you yang kena mute sebab I bukan host. Saya pasti sebagai host. Kali ni I bukan host. I just presenter. Rosita you boleh mute all. Tapi you unmute I balik. Kalau tidak, tak dengar. Saya belum send balik ya. You tak unmute-kan saya. Kalau I nak kena unmute, I kena keluar daripada presentation. Ya. Kan dekat atas tu search kan? You search my name, you unmute. Okey, sekarang ni semua telah unmute. Okey. You unmute-kan saya. Okay, dah. Sekarang ni doktor mute. Doktor mute sekarang ni. So now saya dah unmute kan doktor. Okay, thank you. Okay, so apabila ada invitation, okay, so you akan dapat email, okay, the teacher or the host will dapatkan email, okay, katakan ni sekarang rata-rata belum ada ID lagi lah menjadi host dekat upm.webex.com, okay. So as an admin, macam contoh admin, katakan saya sebagai admin, saya akan register nama-nama di dalam Webex, okay. So email akan dihantar kepada host dan you kena aktifkan supaya you akan dapat untuk men-setkan password you all, okay. So after you activate, dia akan dia akan keluarkan satu page di mana dia minta kita to bagi you punya user ID and password. So sebelah tu dia akan bagi tahu password requirement lah, seperti biasa ada capital letter, ada tu semua lah, okay. Ataupun ini untuk host tapi tadi untuk to join saja kita boleh menggunakan
Webex ataupun kita boleh menggunakan Google untuk login. Macam contoh kat sini ini nak join meeting tadi when you click dia akan come out with this one, okay. So when you want to the Webex page, log in the browser and click download the Webex meeting and install. Okay. When you want to sign in, you boleh sign in menggunakan Webex ataupun menggunakan Google. Kalau menggunakan Google, dia akan automatically akan pergi dekat kita punya page UPM ID. Okay, UPM ID. So UPM ID tak perlu set lagi lah password. Dia akan menggunakan password UPM ID kita ni. Okay, macam mana nak launching Webex meeting ni? Okay. Apa yang you perlu buat, okay, sebagai host, okay, nanti sebagai host, okay, launch the Webex meeting application on your PC and log in using your Webex credential kita punya ni lah, login user dan juga kita punya password, okay. So macam mana nak login? Macam tadi apabila kita type www.upm.webex.com, okay, dekat URL upm.webex.com, dia akan keluarkan join a meeting, okay. Lepas tu kita boleh pilih sama ada nak menggunakan Webex ataupun menggunakan Google, okay. Apabila kita klik kat sini, betul je dia akan promptkan kita punya personal room. Macam contoh saya punya personal room is yang dekat bawah tu lah. Okay. Ataupun kita terus klik dekat aplikasi yang kita download tadi, terus akan nampak arrow selepas arrow merah tu, dia akan tunjuk, okay. Nama saya, bila nak start meeting, bila nak buat schedule. So that is dia punya apa tu, as a host lah. Okay. Kita dah buat meeting, okay. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak buat meeting, okay. Macam contoh yang ini. Dekat sini tadi, dekat kita punya download application tu, macam mana kita nak copy meeting tu tadi, okay. So you just click, okay. You just click, copy the meeting link and then to start the lesson. Pasal tak? Tadi saya ada share, saya share link tu kepada guru setia dan mereka share that link kepada semua peserta, okay. Sorry Yusri, I decline dulu you punya annotation okay. This is saya punya apa tu Cisco Webex meeting punya apa tu site, okay. Apabila saya dah start meeting, pasal tadi pasal tak? Apabila you start the meeting, when you click start the meeting, terus kita akan dipaparkan dengan kita punya personal room. Whatever nama yang you ada tu, it will letak personal room, okay. Then we click the start the meeting and click again on start meeting, start the actual meeting with audio and video. Dia akan kita test the audio and also video, and as long as no student has connected, so dia akan display yang kosong ni lah. Waiting for others tu. So, tadi kita join orang dah ada, jadi dah ada muka saya keluar, muka yang lain pun ada yang terpapar lah dekat screen Okay. Doktor, maaf terang. Saya dah bagi host balik dekat doktor tadi. Okay, lepas tu minta ada kena mute. Ada yang unmute mic lagi ni. Okay.
Okey, saya nak tunjuk kepada apakah features-features yang ada di dekat skrin kita ni. Features dekat skrin kita ni. Nampak tak? Kalau dekat as a host or as a participant, ada keluar icon audio, okay? Video, yang macam naik ke atas tu, arrow naik ke atas tu ialah adalah nampak kat kotak tu adalah screen ataupun app sharing. So now saya menggunakan kaedah screen ataupun app sharing lah. Lepas tu recording hanya host saja yang boleh buat recording. Participant tak boleh buat recording. Lepas tu sebelah tu macam ada orang, kalau you klik yang itu you akan nampak senarai participant yang ada. So you boleh nampak lah sama ada you punya tu mic you on ke ataupun off. Kalau dia warna merah, maksudnya dia tengah mute lah. Kalau dia hitam bermakna is unmute. Okay. Kalau nak buat chatting, okay, as now saya bagi permission untuk buat chatting, you klik chat tu yang tanda chat tu. So you boleh nampak apa chatting yang antara kita. Maksudnya kat sini I allow everyone to do the chatting, and also I allow also untuk yang ini di mana kita individu boleh buat chatting di antara siapa-siapa yang dia nak buat chatting lah. Okay. The three dot tu, okay. Dekat sini kita boleh ada buat notes, link, kita boleh log meeting, invite, remind, copy meeting link, audio connection, speakers and others lah. Itu maksudnya. And last kali tu yang pangkah tu ialah close the meeting. Ini adalah cara untuk share screen media tadi. Kita boleh share screen macam sekarang ni saya share PowerPoint. Selain pada PowerPoint kita boleh juga show boleh juga share kat sini nampak tak dia macam-macam dekat situ. Dia depends on apa application yang ada di dalam kita punya notebook. Okay? Dalam kita punya desktop ataupun notebook. Okay? So that is why you can see screen 1, screen 2, lepas tu all those things. Yang ini gambar ni, share content tu, dia terpulang kepada apa application yang ada di dalam kita punya desktop ataupun notebook. Participant akan nampak macam ni lah as what you tengok sekarang ni lah kan. Okay, macam ni tadi. Okay. Ada 2-3 orang tadi try minta untuk permission nak buat annotation. Okay. Sebenarnya sebab ini pun dalamnya ada konsep pembelajaran antara guru dan antara cikgu dengan anak murid, ataupun ahli nak annotate apa yang dipresent tu kepada semua yang terlibat. Okay. So dia akan minta macam contoh is requesting to adopt the shared content. So sebelum maksudnya as a host, okay, as a presenter, sebab sekarang ni saya presenter, saya boleh approve ataupun decline. Okay. Untuk yang ini saya decline dulu siapa yang ada try nak minta annotation ni. Rina is requesting to annotate the shared content. So sorry Rina, I decline dulu ya. Yang saya habiskan slide ni dulu. Okay, so bermakna you boleh as a participant, as a ahli mesyuarat, boleh nak buat annotation dekat presentation ni. Okay, ini screen sharing lah, contoh view screen sharing. Yang ini dia share yang free on Spotify tu, okay. And then, okay, yang tadi saya kata kalau you klik chat tu akan keluarlah chat dan juga keluar participant. Macam contoh dia ada 2 orang, macam kita punya participant online kan. So dia akan list lah participant tu.
So, saya nak bagi tahu tentang pooling tapi untuk latihan ni saya tak buatlah pooling. Pooling ni adalah ini adalah orang kata a series of question and answer lah. So then click open pool untuk menjawab, untuk menjawab apa soalan-soalan yang nak ditanya lah, macam tu. This is an example of pooling ataupun untuk section latihan kemungkinan di akhir tu dia nak membuat soal sidik katakan so dia boleh buat pooling dan dia minta semua ahli untuk menjawab beberapa soalan supaya dia terus dapat result daripada latihan ni. Kan biasa kalau ada latihan kan last kali ada soal sidik kan. So boleh gunakan konsep pooling ni untuk soal sidik. So setelah dijawab, jadi as a host dia nampak result tu. Soalan tu berapa orang yang dah jawab overseas lah, So it's also very good lah untuk section latihan untuk mendapat feedback daripada peserta-peserta. Macam mana pula as a host ataupun as a penyelaras ataupun sebagai usaha untuk kontrol kalau you all klik dekat participant tu, host also boleh through the list of participants, mute and possibly even expel the student ataupun participant individually. Maksudnya kat sini, host, sebagai host, you boleh unmute all ataupun mute all, ataupun expel student ataupun kalau tak expel pun move to the lobby. Maksudnya dia kacau je dalam kelas ni, hantar dia dekat lobby ni. Ataupun tendang dia dalam kelas. Macam itulah. Pokoknya host tu boleh. Jadi sebagai host, you boleh mute and unmute all. Tapi kalau you klik you all punya, you hanya boleh unmute and mute you all sendiri punya. Tak boleh, macam participant dia tak boleh buat yang macam all tu tadi. And even as a participant, change role tu. Sebab tu tadi saya boleh pass saya punya role as a host kepada orang lain. And then apabila dia jadi host, dia boleh pass host tu kepada orang lain. Yang itu kita kena set semasa meeting. Ini tadi contohnya lock or unlock lesson. Maksudnya kalau lock, orang lain dah tak boleh masuk. Okay, macam mana kita nak end the lesson ataupun nak habiskan meeting ni, So here, only the teachers or host can finish the lesson. So if the teacher or host is also entitled to personal room without lecture ending, but in this class he will have to indicate another participant to take the lead on his or her behalf. Maksudnya kat sini, sekiranya saya ni host kan, sepatutnya saya sebagai host ataupun pensyarah ataupun cikgu, saya sepatutnya end the meeting. Kalau end the meeting, semua tu sepatutnya jadikan amalan end the meeting, bukan leave the meeting. Leave the meeting tu, mesyuarat tu masih berjalan lagi. Mungkin saya nak pergi toilet ke, nak ada hal lain ke, meeting tu tak habis lagi. Jadi, saya leave the meeting. Meeting tu pula, I nak pilih siapa host yang lain. Itu dua kaedah yang berlainan lah. So end meeting dia akan end the whole meeting. Leave meeting maksudnya kita keluar daripada meeting tu, lepas tu kita assign meeting tu kepada orang lain. Tapi jadikan amalan as a host, always end the meeting kalau meeting tu memang dah habis. Okay, kalau kita tengok kat sini
Webex tu memang diguna oleh banyak company lah kalau kita tengok kat sini. Diguna oleh komputer, yang paling banyak komputer, software, hospital, all information technology and all those things lah. Okay. So memang banyak lah. So this information saya adalah daripada Cisco lah. So Webex ni ialah produk Cisco sebab tu nama dia Cisco Webex. Okay. Okay. Kenapa Webex? Okay. Apa advantages dia? Okay. It is a most secure video conferencing. Okay. And that is why tadi dia kata most as now lah. Okay. Why? Most of the top world government meeting is using Webex. Okay. Even kita punya KKM CV19 meeting pun also using Webex. Ini contoh-contoh dia lah yang menggunakan Webex. Okay. Okay, tadi ada soalan mengenai apa beza, apa beza Zoom dengan Webex. Okay. Sebenarnya kita boleh menggunakan apa-apa video conferencing yang kita nak pakai lah, it's up to you. Okay. Features ni semua ada. So kita yang membuat penilaian. Tapi as now since Zoom has a security issue, now dia orang tengah membuat upgrade, tengah membaiki dia punya security issue dia. Okay. So kita sebagai pengguna lah kena berhati-hati. Sebab tu kita IDEC mengeluarkan panduan keselamatan untuk kita pengguna mengikutinya lah. Sebab kita tak nak pula nanti scammer dalam kita mengguna tu sebab password kita tak berapa strong apa semua, dia boleh masuk, dia injectkan malware, dah punah kita punya notebook sebab dia masukkan virus or whatever yang dia suka lah untuk apa tu, untuk memusnahkan kita punya handphone ataupun notebook or whatever lah. Okay. Jadi dia kadang-kadang dia apa tu, malware tu yang boleh, virus tu yang boleh mencuri kita punya information sebab dia kat tengah-tengah tu dia attack kita punya tu Jadi tolong baca betul-betul panduan keselamatan tu untuk kita sama-sama melindungi diri kita dan juga data kita lah. Okay. Saya nak share as a host, okay, ataupun recipient, okay, macam mana kita nak create meeting, okay, create meeting. So dekat sini, okay, when kita klik schedule, stage ni akan ditunjuk kepada kita. Okay, ini adalah contoh semalam di mana saya buat perbincangan ad hoc dengan ketua section ICT. Okay. Okay, meeting password. Meeting password ni by default dia akan bagi kat kita lah. Kita pula kepada kita nak guna password yang dibagi automatik ataupun kita bagi password kita sendiri. Okay, terpulang lepas tu date and time tu default dia akan ambil tarikh dan masa kita buat dan kita tukar tarikh dan masa yang kita perlukan. Okay. Sekiranya mesyuarat tu ataupun latihan ataupun apa-apa juga berulang, kita boleh klik recurrence. Maksudnya recurrence tu minggu depan kita nak buat benda yang sama pada hari yang sama dan sehingga bila. Okay. Ini serupa dengan Google Calendar lah kalau kita nak set Google Calendar kita tu. Lebih sama je. Lepas tu attendee. Siapa yang kita nak jemput, okay? Sekarang ni, Webex kita tak link lagi dengan UPM ID. So dekat sini attendee ni kita kenalah. Macam contoh kita nak buat mesyuarat jabatan. Kan ramai dalam satu jabatan tu. So what you have to do, nak type penat kan? Pergi je lah dekat website tu, copy paste je lah. Dia punya UPM ID tu.
ataupun you pergi dekat UTMID punya apa nama tu, kita nak create email kan, ada kita type terus ada nama kita punya email tu kan. So you can copy daripada situ ataupun copy dekat webpage tu. So just type and enter, type and enter. So nama tu akan terkeluar lah, akan disenaraikan lah. Okay. Dia ada option tadi, okay. Dekat option ni lah, sini lah. Urusan dia, okay, yang penting, okay. Macam contoh, ada juga urusan meeting tu sangat sensitif sebab dia banyak deal dengan maklumat-maklumat yang sensitif. Okay. Tetapi kalau latihan kan, kita ada latihan yang tertutup, ada latihan yang terbuka. Okay. Contoh ni, latihan terbuka. Jadi siapa-siapa yang dapat link tu boleh join. Tinggal tadi saya disebabkan mereka nak daftarkan latihan ni sebagai orang kata satu latihan DCPD ya, DCPD. So that is why kami memerlukan you masukkan email rasmi. Sebab daripada email rasmi itu kami akan link UTMID untuk dapatkan nombor kaki tangan. Okay. So katakan latihan ataupun meeting itu adalah tertutup. What you have to do, you click required attendees to have an account on this site in order to join this meeting. Maksudnya, kalau nama dia tidak ada di dalam utm.webex.com, tidak diregister dekat situ, dia tidak dapat masuk ke dalam mesyuarat ini. Hanya yang berdaftar dengan utm.webex.com hanya boleh hadir. Sebab kita letak kat sini, klik required attendance. Maksudnya kalau dia menggunakan Yahoo ke tak register apa pun semua tu, sebab UTM memang menggunakan UTMID kan. So kalau dia menggunakan email gmail.com yang biasa tu, maka dia tidak boleh masuk. So, yang ini saya kata tadi, alternate host. Dalam kita punya latihan ni, saya klik let anyone with a host account on this site or anyone joining from an authenticate video device in this office meeting. Maksudnya, sebab tu tadi saya boleh pass host tu kepada Rosliza. Rosliza bila dia dah jadi host, dia boleh pass host tu kepada yang lain. Okay. Contoh katakan mesyuarat, ada urus setia Of course, panggilan mesyuarat dibuat oleh urus setia, tapi host pengurusi mesyuarat adalah orang lain. Okay. Mungkin macam contoh ketua bahagian ke akan menjadikan host. Jadi apabila mesyuarat itu bermula, okay, urus setia itu akan pass host itu kepada pengerusi. Okay. Dia akan paskan host itu kepada pengerusi. Ataupun macam contoh saya, sebab saya nak present, so saya minta Rosliza jadi host supaya dia boleh, sebab tadi sebagai host you boleh mute all, you boleh tendang siapa-siapa yang you rasa macam pelik je, tak ada pun aku invite ahli ni, ada pula email yang lain, nama yang lain. So you sebagai host boleh remove dia daripada meeting tersebut. Sebab you tak buat yang required attendees tu. Contoh sekarang ni. And then tiba-tiba ada pula kawan share link tu kepada dia. Dia pun masuk. Contohlah Tapi you sebagai host, kita tengok list participant tu macam pelik aja. Dalam mesyuarat ada pula nama yang ni. So you as a host can remove it. Okay. Automatically start recording when the meeting start. Okay. Sebagai recipient tadi, you can click ni. Macam contoh, saya record this latihan. So, I click. Jadi, siapa-siapa yang nak dengar balik, saya boleh share latihan ni kepada semua lah. Okay. Exclude password from email invitation.
So dekat sini, when you click this one, tadi kan kita dah buat password. Tapi kita tak nak password tu dihantar ke masa email. Sebab ini kalau kata mesyuarat tu memang sulit. Hanya orang tu saja. Jadi you click exclude password for email. Nanti dia akan sebagai maksudnya apabila dia register minta password baru you bagi password tu kepada orang tersebut. Sebab you takut nanti sebab when you buat invitation benda tu akan keluar dekat Google Calendar. Jadi dengan password sekali nampak. Jadi satu dunia nampak you punya password tu. Sebab dia terus paparkan dekat kita punya Google Calendar. Google Calendar kan semua boleh tengok kan. And then itu adalah SQ password And then you kata it's up to you whether you want to have a registration or require attendee to register. So when you require attendee to register, hanya orang-orang yang dia akan dapat email untuk register kepada latihan ataupun mesyuarat tersebut. Okay. Okay. Kan tadi kita dah start dekat sini nama banyak kan. Contoh mesyuarat jabatan, ramai kan. Takkan every time mesyuarat you asyik nak type saja kan. So what you have to do ialah is you save template tu. Kan ada bawah tu cancel, save as template. So you save as template, namakan template tu, jadi dia akan ada nama template tersebut. Jadi template tu akan apabila you nak buat, you klik template tu, senarai attendee tu masih ada lagi. Yang ini penting sebab takkan nak asyik copy paste saja kan. So what you have to do is you save the template. Kalau sakat seorang orang tu tak adalah save template kan. Tapi macam contoh mesyuarat yang lebih daripada 10 pun jenuh juga nak menaip nak copy paste email tu kan. So setelah saya save, kita dah save template tu tadi. And di save it, apabila kita klik save, maka email akan dihantar kepada attendee tadi. So attendee tadi macam ni kan, Fatimah CD messenger @webex hantar kepada attendee tadi tu. So you akan dapat yang ini. What you have to do ialah yang dapat tadi invitation, you register. So you register. Dan dia akan sebab dalam kita buat tu dia tadi by default dia kata mesti isi first name dan email. Tapi bagi yang dah di-register namanya akan automatic keluar tapi ini adalah maklumat yang perlu dimasukkan untuk mesyuarat ataupun latihan yang minta dia to register. So selepas di-register, selepas nama tu proceed. Then dia kata registration is confirmed. When you view the meeting information, you akan dapatlah maklumat tentang mesyuarat tersebut. And dia terus bagi meeting link or the thing lah. And then this is, nampak tak dekat situ dia akan tunjuk manage registration. Nampak tak? Manage registration. Who is invited? Saya invite 3 ni lah walaupun saya jadi host kan. Jadi apabila you klik manage registration, ini akan terkeluar. Maksudnya you sebagai you nampak siapa yang dah request, siapa yang dah register untuk you punya mesyuarat ataupun you punya latihan. Information yang dia akan tunjuk nama, email, sebab kita tak register phone number tak adalah. Bila dia register dan dia dah request accepted. Why dia tu dapat sebab tadi saya klik. Dia boleh ada dua sebab tadi saya klik automatically akan di accept. If you tak buat yang itu selagi user tu tak accept,
ini mesyuarat bermula lah. Okay. So, mesyuarat bermula. Okay. Nanti saya nak ajar, nak suruh minta tengok macam mana kita nak tengok kita punya audio and video statistik. Oh. Saya pun nak ajar nanti macam mana as a host, as a penyelaras, nak tengok meeting, participant in the meeting. Dia punya, orang kata dia punya laporan. Nampak tak? Nanti apabila kita klik, dia akan tunjuk usage report. Inilah yang saya akan tunjuk sekejap lagi. Inilah. Assalamualaikum, Doktor. Doktor, minta hantar balik host kat saya lah. Saya nak mute kan. Ada yang mic on. Betul kita unmute. Betul tak? Merah ke dia? Okay. Ini adalah usage survey report yang boleh kita tengok nanti. Dia akan tunjuk apa tu meeting tu berapa orang yang register dan boleh nampak dia punya detail. Nanti saya akan tunjuk detail dia. Okay. Okay. Panduan itu dah habis yang tu, saya nak tutupkan yang ini sebelum saya nak tunjuk yang apa tadi how to look kita punya bandwidth kita. So panduan tambahan produk VC lain, okey, maksudnya di sini ialah video conference lain. Panduan serta maklumat produk video conference lain boleh dirujuk dekat sini ya. upm.edu.my/VC guide. You boleh buat comparison dekat situ sebab tadi ada tanya apa beza Webex dengan Zoom. Dia bukannya Webex dengan Zoom saja. Ada banyak Webex, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, apa lagi? Big Blue Button. Banyak ada yang kita listkan dekat sini, ada 5 tu lah. Okay. Satu lagi Skype, okay. Dia banyak, okay, dia banyak. So that is why IDEC tidak menghalang apa-apa video conferencing yang you nak pakai sebab untuk pengajaran, okay, boleh menggunakan apa-apa video conferencing yang ada sebab kita perlu melihat kita punya kekuatan bandwidth data plan yang kita guna dekat rumah, okay. That is why kita sediakan yang ini lah. Tapi as now Webex memang secure dari segi untuk untuk tadi how kita nak manage meeting, how to secure nak hold meeting, all those things lah. Jadi features dia dengan Zoom untuk meeting lebih kurang sama, okay. Lebih kurang sama okay. Ini saya ingatkan balik garis panduan keselamatan. Okay, nanti semua dah dapat dekat email. Okay. Yang paling penting ialah kawalan kepentingan sensitif serta penggunaan Microsoft bagi mengelakkan disalah guna. Okay. Saya ingin mula ketika persidangan video. Okay. Last kali sebelum habis slide ni, sebelum saya share yang share kelas itu pun dah nak habis, okay. Ada apa-apa pertanyaan tak? Saya hantar balik hosting dekat doktor ya. Okay. Kalau ada lepas tu kalau ada apa-apa nanti sila hubungi Puan Rosliza, Ketua Seksyen ICT Pentadbiran dan juga
Cik Rafizan untuk apa-apa berkaitan dengan Webex. Okey, itu saya habiskan slide. Saya slide itu saya share dengan semua orang sini. Mungkin Cik Samsul nak cakap sepatah dua. Sekejap, saya share dulu, saya ada benda nak ni. Okay. We have 89 participants hari ini. Thank you. Tahniah semua. Yang 89 ni masih lagi kekal berada dekat sini. Okay. Saya nak tunjuk macam mana nampak tak saya punya ni. Okay. Pergi dekat atas. Nampak kan? Screen saya nampak tak? Dah share dah kan? Nampak doktor. Okay. Kat atas semua ada file, edit, share, view, audio, participant, meeting and help. Okay. As a host sebab sekarang ni saya sebagai host. Nampak nama saya sebagai host. Okay. Help, you klik help. You boleh klik you punya sendiri kalau nak tengok. Nampak tak help checker. Lepas tu klik audio and video statistic. And dekat sini dia akan tunjuk kita punya capacity of bandwidth. Bandwidth, audio, kita akan nampak latency dan juga lah. Okay. Kalau untuk bandwidth, kalau kita campur send dengan receive tu, itu 9 byte. Atau sekarang ni 1000 kilobyte per second, campur dengan 68, it is almost 1000 kilobyte, maksudnya 1 megabyte lah. If it is less than that, if it is more than that, kalau dia 100 kilobyte, mana kita punya bandwidth tu tak sampai. Maksudnya situ 1000 bawah daripada 100 kalau dia tulis 100 kilobyte, maksudnya 50 campur 50. 100 kan? 100 kilobyte per second. Memang bandwidth tak berapa cantik lah. Okay. Jadi kalau tak berapa cantik, okay, you off-kan you punya video. Melainkan cikgu kata, hello saya nak tengok muka semua. Jadi cikgu kata, on kan you punya video. Tapi you akan dengar, you akan tengok apa tu, dia punya suara tu terputus-putus lah. Satu lagi latency dengan jitter. Kalau campur dua-dua tu, kalau macam contoh saya punya 5 campur 4, makin kecil, makin cantik. Audio. Jadi itu caranya kita lihat audio and video statistik. Saya nak tunjuk. Okay, nampak tak? Kalau saya nak tengok semua, so I click grid, so semuanya nampak. Saya cakap tadi lah, we are illusion, to create illusion, we are in the same room, tetapi dekat different lokasi. Cikgu nak soalan, boleh? Okay, kan nak tengok kat lain pula, klik yang sebelah sini lah. Nampak tak dia ada arrow, maksudnya arrow sebelah ni, maksudnya dia akan go to the next page. Okay. Jadi janganlah kecil hati, cikgu tak nampak you all, jadi nampak sebenarnya. Okay. So now nampak lah. Okay. I stop sharing. Okay. Okay, sebelum kita mengakhiri kita punya latihan ni, okay. Oh ya, saya belum tunjuk satu lagi. Sorry. Yang report tadi. Report yang saya tunjuk tadi. Okey. Ini adalah report yang saya meeting semalam. Okay, dia akan keluarkan, kita boleh export dalam bentuk Excel. Okay.
jadi ni yang apa tu, yang kurang lah. Saya tunjuk yang saya buat dengan mesyuarat dengan staff IDEC hari tu, okey. Tapi waktu tu biasalah kan, saya pun baru nak belajar. Okay. Saya tak ada pun memberitahu untuk tolong login menggunakan rasmi, okey. Menggunakan email rasmi. Sebab section ICT memang hari tu kata macam mana dia nak tahu peserta-peserta yang hadir. Dia kata. Itu yang dapat yang ini tadi, okey. Nampak tak? Jadi apabila dia bukan macam ni jambul70@gmail.com. Sampai sudahlah saya tak tahu tak tahu macam mana nak linkkan ni dengan UTM ID. Jadi I tak dapatlah tarik dia punya nombor kaki tangan. So kalau dia at UTM edu.my tu dah tentu mudahlah bagi saya, okey. Ini contoh mudah yang saya nak tunjuk Okey. Ada soalan kat sini, dia kata kalau apa maksud dia Nuraisyah. Kalau bukan host tak boleh view semua macam tu ya. Yang mana satu tu Nuraisyah? Nuraisyah Sofia? Video semua tadi tu, yang kotak kecil-kecil tu. Saya sebagai participant tak ada ikon untuk klik untuk view all. Memang kalau as a participant, all tu capability of all tu tak. Tapi you hanya untuk individu. Sebab tu saya kata tadi as a host, you boleh saya share Halo, Assalamualaikum Doktor. Okey. Saya Samsul daripada Cisco. I pass to you lah. Okay, Samsul. Can you say a few words to our participants here? Okey Doktor, mungkin saya boleh tambah sikit. Tadi saya nampak ada beberapa soalan tadi daripada peserta. Okay. Contoh tadi macam mana yang tanya berkenaan dengan window. Okay. Kita nak buat thumbnail tu yang banyak tu kan ada 5, kita boleh buat maksimum 5x5 untuk satu screen dulu. Okay. Kita boleh buat juga daripada participant. Okay. Maknanya attendee pun boleh buat juga. Okay. Bukannya daripada host. So semua boleh tengok kalau kita nak view participant window lah. Kita boleh nampak kat situ kalau katakan sekarang ni contoh dekat sebelah atas, sebelah kanan. So tuan-puan boleh nampak dekat situ. Okey. So itu nak jawab tadi soalan tadi. Kemudiannya ada juga saya nampak ada soalan berkenaan dengan masa untuk tempoh kita buat meeting dalam Webex. Jadi untuk Webex kita tak ada tempoh. Semua terpulang dekat tuan-tuan, puan-puan semua. Kalau katakan nak meeting sejam, 2 jam, 3 jam pun boleh, tak ada masalah. So tak ada limit masa lah. Satu lagi, participant, maximum participant dah dijawab oleh Rosliza. Untuk Webex,
maksimum partisipan ialah 1,000. Ada Ya, soalan betul. lain? Masa nak tarik nombor staff tu kena buat manually satu-satu ke? Oh tidak. Pihak IDEC akan membantu section latihan lah untuk mergekan nombor email dengan UPM ID supaya untuk tarikkan nombor kaki tangan. Aziza, boleh Aziza? Pooling function boleh guna sebagai survey untuk latihan. Okey. Azudin, nak saya tunjuk ke macam mana nak yang you sebagai host sebab you create meeting tu, okey? Jadi what you have to do ialah kat mana nak expect kehadiran tadi share dulu. Apa kan exit 1 jam. Saya nak share. Ya? Saya nak buat airline sikit boleh? Boleh. Okay. Saya nak cari yang soalan apa tadi tu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Latihan seterusnya untuk penggunaan aplikasi persidangan video yang akan dilaksanakan oleh IDEC ialah pada 17 April dengan aplikasi Google Meet pukul 3.4 petang akan disampaikan oleh Cik Asidin Abdul Rashid. Kemudian diikuti pada 21 bulan April 3.4 petang untuk latihan video konferensi Microsoft Teams akan disampaikan oleh Encik Muhammad Zamri. Pada 22 April, kita sambung lagi latihannya dengan produk Big Blue Button yang akan disampaikan oleh Encik Ari sogok pada pukul 11 pagi. Dia bukan pukul 3 ya. Dan akhirnya latihan yang telah kita rancang untuk aplikasi Zoom pada pukul 11 pagi juga pada 23 hari bulan April akan disampaikan Encik Muhammad Rizal Khanif. So sila ke pautan di dalam promosi pergi kepada poster promosi untuk mendaftarkan kehadiran tuan-tuan supaya saya dipahamkan untuk mendapat markah di dalam sistem latihan universiti. Sekian, terima kasih. Itu je Faizal. You nampak apa You nampak I punya Excel No. Itu dalam poster, boleh cari poster tu dalam WhatsApp group. Ada poster tu. Tak tahulah, takut RTM panggil lepas ni. Boleh bagi advertising.
Saya saya share yang soalan, boleh tak seorang, boleh, ah, 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 Samsul, boleh tolong jawab soalan ni tak? Boleh tak seorang pegawai penyeras jadi host untuk 2 atau lebih meeting serentak? Okay, alright. Sebab saya tengah cari saya punya personal room. Okay. Okey doktor, saya tolong jawabkan untuk soalan tu. Jadi sebenarnya untuk soalan sama ada seseorang tu boleh host 2 meeting serentak, ialah jawapannya tak boleh. Okay. Jawapan secara teknikalnya tak boleh sebab dalam satu meeting pengerusi ada seorang je. So dia tak boleh nak mengurusi ada dua meeting yang sama biasanya. Ya. So kalau katakan dia nak pergi ke meeting satu lagi, so dia kena jump satu meeting yang ni pergi ke meeting satu lagi. Okay. So tapi bila Kalau urus dia boleh. okey, tapi dia saya kata untuk biasanya kadang-kadang tu kan mungkin urus dia. Okey. So mungkin dia tak perlu ada dalam meeting tu, tapi dia perlu untuk start the meeting, okay, as a host. Dan apa yang kita boleh buat ialah, okay, kita boleh delegate host punya function. Macam yang Dr. Fatimah buat tadi. Okay, so dia Dr. Fatimah delegate host function. Jadi orang lain jadi host untuk meeting tersebut. Okay. Dan selepas tu Dr. Fatimah boleh jump to another meeting. Okay. So jadi dia punya trik dia macam itulah. Okey. Tapi pada satu masa dalam satu meeting hanya ada satu host sahaja. Kita tak boleh ada lebih daripada satu host dalam satu meeting. Okey, samalah dalam konsep meeting biasa pun kita ada seorang je pengerusi, kita tak ada 2 orang pengerusi yang pengurusian meeting, so kita ada seorang je mengisi. So, sama jugalah konsep dia untuk meeting tersebut. Boleh clear Mungkin yang dia tanya tu dia sebagai institusi. Dia kena buat, dia kena create schedule tu. Saya tak pernah test lagi. Boleh tak schedule tu 2 meeting nama topik berlainan tapi masa start sama? Oh, boleh. Dia boleh buat. Tapi dia sebagai host. Tapi dia kena klik as alternative host yang saya tunjuk tadi. Ya, betul. Dia akan dia akan pass host tu kepada pengurusi. Lepas tu dia jump ke tempat satu lagi, dia passkan sebagai pengurusi kan. Ya, betul. Betul doktor. Ataupun tadi saya perasan kalau dia nak buat 2 meeting sama, yang menjadi pengurusi meeting, sebab saya tengok tadi siapa yang masuk meeting first time dia akan jadi host. Kalau host ya, betul doktor. Dia sebenarnya kalau bila kita assign alternate host, so maknanya orang lain yang katalah yang join meeting tu dia pun boleh jadi host juga. Bila soalan tu terjawablah ya. Tapi just teknik dia je lah. Tapi dia sebagai host, dua-dua sekali serentak tak dapat lah. Ya, betul. Okay. Tapi kalau dia sebagai urusan dia, boleh lah kan? Boleh. Bagi urus dia boleh buat macam tu. Yang tanya soalan tu tentang report tu tadi. Nampak tak ada insight? Saya klik insight ni. Okay. Nampak klik insight. Soalan yang lain.
Doktor, macam mana kes yang user masuk dia tak keluar nama. Dia keluar user. Macam mana? Ada? Nama dia tak keluar nama dia. Kita kan sync dengan email. Tapi dia tak keluar nama dia keluar user sebagai user. Sebab dia tak masuk. Dia tak Yang masuk user. nama dia tadi. Waktu registration tu dia tak letak nama dia. Kalau ikutkan dia masuk nama dia. Dia rasa mesti dia tukar daripada Info yang dia cakap, dia masuk nama dia. Ada kemungkinan tak berlaku kes Cik Samsul, masa masuk tu dah key in nama, lepas tu once dah participate, keluar sebagai user. Okey. Mungkin saya boleh jawab. Okey, sepatutnya biasanya memang bila kita sebagai user, okey. Sebagai user bila kita masuk, dia akan terus capture apa nama dan juga email address yang kita masukkan tadi sebagai attendee. Okey. So kita akan nampaklah sepatutnya nama kita. Kemudian kalau katakanlah user tersebut dah ada account dekat dalam upm.webex.com. So apa yang dia perlu buat ialah dia kena check dia punya personal profile. So, dalam personal profile tu kita nak kena updatekan nama, first name, last name, dan display name. So, biasanya kita ada 3 field tu yang kita kena. Jadi maknanya selepas ni bila tiap-tiap kali ada meeting, so kita akan capture benda tu. So maknanya kita akan displaykan nama yang sebenarnya dekat dalam upm.webex.com tersebut. Dalam meeting kita sekarang ni ada 2 nama yang sebagai user. Patutnya benda tu tak berlaku lah kan. Okay. Masa dia nak masuk tu dia masukkan nama. Soalan saya tadi. Okay, alright. Cuba Cik Samsul tengok dalam list participant tu. Orang. Hello, Assalamualaikum. Saya salah seorang user. Okay. Nama saya, gambar saya ada. Tapi nama saya dia keluar sebagai user. Dan masa saya masuk tadi, dia tak suruh pun masuk meeting number dan juga host key. Terus link ke sini. I see. Okay, sekarang ni join guna web browser ke puan? Ataupun guna meeting application? Saya pakai inilah Cisco Webex Meetings. Guna laptop. Okay. Alright. Saya rasa saya nak kena mungkin lepas ni kita boleh tengok sikit tapi basically sepatutnya bila mula masuk tu kita akan dah boleh setkan dah dia punya user tu automatically sebenarnya. Saya pun dah jot down lah dia punya meeting number dengan host key. Tapi dia terus masuk. Tak tanya pun yang detail tu. nama dan email dia minta tak ni? Email. Sorry? Email dia minta tak? Email. Tak ada, saya terus klik link tu, terus masuk. Oh, see. Okay. Ini dipakai link kan ni? Tapi saya memang dah install lah Cisco in advance. Okay, tak apa puan. Sepatutnya bila tu dia akan capture daripada your meeting reference tu sebenarnya. So daripada meeting reference tu dekat situ kita punya profile lah. Daripada situ yang kita ambil nama dan juga first name, last name dan juga display name. Itulah sebab saya pun try explore, adakah saya kena tukar yang user tu dekat saya punya profile. Saya tak jumpa dekat mana nak edit. Okay. Nanti saya rasa mungkin selepas ni lah kot kita boleh go through. Okay. Alright puan. Okay, thank you. Nampak tak saya punya share screen tu tadi? Okay, I klik new tadi. So, sini lah you nak tengok
view usage information for your meeting. So klik usage report. Dia akan tanya you nak display daripada bila ke bila. Okay, macam contoh ni saya just extract daripada 10 hingga 16 lah. Okay. So display report. Tapi yang ini untuk kita punya ni dia tak keluar lagi lah. Apabila kita tutup aja end this meeting, barulah report ni akan menjelma lah. Okay. Ini yang semalam. Okay. Ini ini yang lepas. Okay. Contoh saya ambil yang ni lah yang IDEC punya crisis meeting ada 48 orang ni. So what you have to do is you klik kat sini as a host. Macam tadi kalau latihan tadi kan. Latihan penggunaan ni ya. Ini pukul berapa tadi. So yang dia klik kat sini. Tapi yang ini belum habis lagi. Ni yang dia akan keluar yang macam ni lah. Nampak tak? Dia tak ada apa-apa lagi. Sebab dia belum tutup lagi. Okay? Tapi kalau contoh yang ini tadi dah tutup. Okay. Dia akan letak nama, okay, and email tu. Kalau kita tengok macam ni lah. So, apa yang kita patut buat ialah export report tu. So, kan dia banyak page 1, page 2, page 3. So, kita export report dan dia akan hantar dalam Excel. Yang saya tunjuk tadi lah. Okay. Itu saja. Saya tunjuk slide Excel tu. Jadi dia akan keluarlah nama-nama dan even berapa lama dia apa tu bersama, contoh ni nampak tak? Rugi, contoh 2 minit aja lepas itu keluar. Contoh macam tu lah. Okay. Daripada sini lah kita boleh pantau juga, bukan setakat email dia, even kita boleh lepas ni boleh nampak berapa lama dia berada di dalam mesyuarat tersebut. Ni macam tu, masuk. Tadi masuk 2 minit, lepas tu masuk balik 6 minit. Macam tu lah. Kalau tak ada apa-apa soalan, okay, saya dah share tadi. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dengan Puan Rosliza dan juga Rafizan untuk teknikal. Kalau nak tahu lagi lebih juga boleh menghubungi saya sendiri, okay, untuk detail, okay, untuk detail macam tadi. Mungkin kat sini tak sempat lagi nak tengok report-report yang lain, especially yang bersedia yang ada meeting apa tu, meeting yang sulit ke apa semua tu, okay, mungkin boleh hubungi kami lah, hubungi saya dan juga ni. Mungkin kita boleh apa orang kata bincang dengan lanjutnya untuk seterusnya lah. Okay. Saya harap ilmu yang saya share ini berguna kepada semua. Okay. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Samsul daripada Cisco yang juga share dia punya slide untuk dikongsi bersama dekat sini lah. Di mana ada juga lah saya tambah-tambah yang sikit untuk latihan ini. Sebab ini lebih kepada latihan untuk mereka nak membuat objektifnya untuk melaksanakan latihan secara maya. Kemungkinan kita tidak tahu bila kita stay at home ni akan habis, okay? Tetapi kalau bukan setakat itu saja, mungkin kalau kata latihan ni secara orang kata boleh di-explain secara video conferencing, tidak
tidak ada salahnya kalau latihan ini dilanjutkan juga untuk perkara-perkara yang lain. Dengan itu, terima kasih semua dan pada yang ada 77 orang lagi dekat sini, saya mengucapkan tahniah, masih lagi kekal berada di dalam meeting ini. Sebenarnya saya dalam pukul 4:30 lagi, sekejap lagi ada satu lagi meeting untuk membincang tentang perkara lain pula lah. Okay, dengan itu kita tutupkan kita punya latihan ini dengan surah Wal-As. Okey. Jangan lupa bacaan seterusnya seperti yang diberitahu kita tadi.